Panjanglah pula SB nak type-nya. Macam ni, SB ada kongsi dalam channel SB. Jemputlah join channel SB. Kat situ semua SB dah cerita perjalanan jalan tempoh ni kan. Cumanya nak tempoh tu memang apa-apa je dia kena bermula daripada kesedaran, bermula daripada berkehendak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kena mujahadah, kena muhasabah diri, kena bersuluk, berkhalwat. Maksudnya kena alami penyucian asas dengan solat taubatnya, semua benda lah kan. Sehinggalah sabar kita ditingkatkan, zuhud kita bertambah. Lepas tu sabar, zuhud, satu lagi syukur kita. 3 benda tu kita kena up dulu dalam diri kita semasa penyucian awal. Dengan cara kita solat taubat sampai Allah Ta'ala bawa kita kepada pasrah. Bila sampai kepada pasrah itulah, maka kat situlah kita dah masuk suku perjalanan kita menuju kepada ma'rifatullah. Jadi kat situ sebenarnya bagi SB lah kan, bila kita sampai kepada pasrah tu memang kita surrender betul lah. Kita surrender betul-betul dengan teguran Allah pada diri kita sebab kita berkehendak kepada Dia. Tiba-tiba kita masih lagi minta dunia kan, macam SB lah apa, SB tempoh macam itulah SB cerita kan. Akan sampai satu teguran Allah. Bila kita sampai kepada pasrah ni ada tanda dia teguran Allah direct dekat kita apa benda kan. Sampai buat kita tak nak minta dah. Tak nak minta kecuali kita minta Allah aja. Semua kita tak nak minta dah. Jadi bila kita duduk merayu lagi dia akan bawa kita berjalan. Masuklah ke alam malakut kan. Ke alam tu lah dia buka hijab, kita nampak satu-satu. Maksudnya alam roh lah tu. Alam malakut tu kita dah masuk alam roh. Kita dah boleh nampak kan bunian jin semua, penzahiran lah. Penzahiran yang Allah Ta'ala bagi, buniannya macam mana. Adalah benda-benda yang kita tempuh. Mungkin dalam masa setahun, 2 tahun kan. Kita duduk kat situ kan. Macam-macam kita jumpa. Mula-mula kita tak faham pun bahawa itu adalah alam roh. Tapi kita tempuh. Sampailah Allah Ta'ala bawa kita ni. Kita tak faham pun sebenarnya pada masa tu. Lepas tu kita jumpa, datang lagi ujian sehinggalah kita diisrakan. Lalu ikut neraka, ditajalikan neraka tu macam mana dalam diri kita kan. Lepas tu ditajalikan syurga tu macam mana kan. Semua tu masih lagi di alam roh. Kita nampak penzahiran malaikat semasa Isra tu macam mana. Lepas tu apabila kita dah sampai kepada Jannatul Azillah, ketenangan hati, kita itulah syurga dunia. Kita mula rasa seronok, makin seronok dengan Allah sehinggalah Allah Ta'ala mi'rajkan kita, bawa kita ke marhabatillah. Itu dah mi'raj lah tu. Maksudnya sebab nafsu kita dah makin menaik kan. Kita pergi kepada nafsu yang berkehendak kepada Allah. Nak cinta kepada Allah, marhabatillah tu, dia cinta pada Allah dia pelik. Dia tak sama dengan cinta pada manusia. Cinta pada manusia dia masih ada bernafsu-nafsi, tapi cinta pada Allah indahnya tak boleh nak cerita macam mana, dan dia tak ada melibatkan nafsu pun. Tak boleh nak cerita macam mana dia kan. Itu maksudnya mi'raj lah kat situ. Jadi apabila kita masuk kepada kepada billah atau marhabatillah tu, hanya kita sampai kepada penghujung alam jabarut. Masih lagi di alam roh sebenarnya pada masa tu. Jadi apabila sampainya zuk rasa, sampainya ujian tawakal kepada kita ambil lagi ujian tawakal tu. Ambil tu ada cara dia lah, kita nak berhajat pada Allah. Bila Allah datangkan ujian, macam mana kita ni bertanya kepada Allah apa yang perlu kita buat, adakah kita sepatutnya buat apa dengan siap-siap ujian dia bagi kat kita kan. Jadi kalau kita memilih untuk bertawakal, walaupun kita tahu apa akibat yang bakal kita tempuh, apa yang kita dapat, kita ambil juga semata-mata kita nak kepada Allah. Jadi apabila selesai ujian tawakal itulah, maka kita akan masuk ke alam lahut. Alam lahut tu alam nur lah, alam nur.
Maksudnya roh kita ni kita kena faham bahawasanya diri jasad kita, asal dari jasad kita masuk ke diri, ada 4 diri kan. SCP lupa dah. Diri terdiri tu diri Adam. Diri Adam Hawa yang kita mula-mula dalam ilmu usul, mula-mula kita sampai kepada pasrah tu. Kemudian kita jumpa diri terperi. Diri terperi tu diri kita yang kita jumpa diri roh tu lah, diri Nur Muhammad. Kita yang masih lagi bersarung. Maksudnya roh kita jumpa dah roh kita, tapi roh kita ni masih lagi bersarung ibarat udara di dalam belon. Macam tu. Ibarat lah. SCP cakap tu ibarat. Nanti duk imagine roh kita macam tu pula kan. Jadi roh kita ni kan melata dalam jasad kita, dia keluar masuk, masa kita tidur pun dia pergi sana, dia pergi sini kan, sebagainya tu. Jadi apabila kita ni apabila kita masuk ke alam roh tadi, alam malakut dan juga alam jabarut tu, kat situ kita jumpa diri roh. Diri roh sebenarnya adalah di dalam diri roh tu adanya diri nur. Macam tu, di alam yang lebih halus. Ibarat di dalam belon adanya angin. Macam itulah. Jadi bila kita dah tembusi alam belon tadi, kita akan jumpa udara. Macam itulah. Bila kita dah tembusi, kita dah lepas kepada alam roh tadi, kita akan masuk kepada alam nur. Diri kita masuk kepada diri nur kita, iaitu diri yang berada dipanggil juga sebagai alam lahut. Macam-macam lah istilah kan. Jadi apabila kita dah jumpa diri Nur Muhammad, diri kita yang dalam bentuk nur, apa yang SCP faham? SCP cerita ni apa yang SCP pegang. Orang lain pegang, SCP tak tahu kan. SCP cerita apa yang SCP pegang. Kalau rasa betul, terima. Tak nak terima, tu terserah. SCP cuma berkongsi saja. SCP kata benda ni benar pada SCP, pada orang lain SCP tak tahu. Jadi apabila kita jumpa diri nur kita, diri nur ni lah yang kita nak kena pastikan berada di ihdinas siratal mustaqim tu. Yang masa ni lah kita nak kena beramal dengan Fatihah kan, ataupun kita kata kita bersolat daim tu, nak berada di ihdinas siratal mustaqim tu, amal ma'ruf nahi munkar pada diri kita dalam erti kenal. Bila kita kenal, kita beramal dengan erti kenal, dia berbeza dengan beramal dalam erti tak kenal, dalam tak kenal dan tak faham. Jadi apabila kita berjumpa diri kita yang Nur Muhammad, inilah yang kita kena munajat, kena minta dengan Allah supaya agar Allah kurniakan kita, anugerahkan kita sebaik-baik penutupan. Sebab diri Nur Muhammad kita ni lah yang akan mengenal diri Nur Muhammad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nur yang mengenal nur. Kita jasad nak kenal jasad baginda Rasulullah macam mana, sebab kita tak hidup di zaman baginda kan. Sekadar kita dengar cerita macam ni lah kan. Kita tak tahu, mungkin kita jumpa tu adalah orang akan kenal diri Nur, sebab mereka pernah bersama-sama dulu. Kita dengan jasad kita, jasad ni dia sangat limited dia punya fungsi pencapaian kita nak pergi kat mana-mana tu kan. Daripada SB lah.